Assalamualaikum, nama saya Nur Humaira binti Azizi, nombor matriks 073786, akan membentangkan definisi ringkas berkaitan kejuruteraan Islam. Kejuruteraan Islam merupakan disiplin ilmu yang dilihat dari segi kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisien seperti dapat membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara berkesan. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini, iaitu yang pertama, menjelaskan maksud kejuruteraan Islam. Yang kedua, mengenal pasti tokoh-tokoh kejuruteraan Islam yang terlibat dalam tamadun Islam. Dan yang terakhir, iaitu membincangkan sumbangan tokoh-tokoh kejuruteraan Islam. Seterusnya kajian ini mempunyai 3 persoalan, iaitu apakah konsep kejuruteraan menurut Islam? Kedua, siapakah tokoh-tokoh kejuruteraan Islam semasa tamadun Islam? Ketiga, bagaimanakah sumbangan tokoh dalam kejuruteraan Islam memberi kebaikan kepada masyarakat? Seterusnya kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ihsan bin Azmi, nombor matriks 073841. Saya akan membentangkan sedikit tentang biodata tokoh kejuruteraan mekanikal dan sumbangan beliau. Antara tokoh kejuruteraan mekanikal ialah Al-Jazari. Beliau juga dikenali sebagai bapa robot abad pertengahan. Nama penuh beliau adalah Badi Az-Zaman Abu Al-Iz Abu Bakar Ismail bin Ar-Razaz. Beliau dilahirkan di Diyarbakir yang merupakan wilayah tengah selatan Turki pada 1136 Masihi dan kemudian wafat pada 1206 Masihi. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Antaranya, pakar kejuruteraan mekanikal, mahir bertukang, seniman, ahli seterusnya, sumbangan Al-Jazari dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Beliau mencipta pam air untuk mengepam air ke tali air. Kaedah ini juga dikenali sebagai prinsip hidrolik. Sebagai contoh, mesin pam air yang kebanyakannya diaplikasikan dalam penggunaan harian di kawasan perumahan. Dalam pengeluaran pertanian pula, pam air adalah jentera saliran dan pengairan utama. Contohnya, kawasan luar bandar China adalah luas dan sejumlah besar pam diperlukan di kawasan luar bandar setiap tahun. Secara umumnya, pam pertanian menyumbang lebih separuh daripada jumlah keluaran pam. Selain itu, beliau juga mencipta sistem engkol iaitu gear. Penemuan ini dianggap luar biasa kerana ia merupakan bahagian enjin yang disambungkan ke sistem roda atau rod yang dapat menggerakkan kereta dan motosikal. Hasil ciptaan Al-Jazari kita dapat lihat pada masa kini penggunaan kenderaan seperti kereta dan motosikal diguna pakai secara meluas hampir di seluruh pelosok dunia. Akhir sekali, sumbangan Al-Jazari ialah mencipta jam mekanikal seperti jam lilin dan jam gajah. Beliau mampu membuat jam air berbentuk gajah. Bahkan, jam buatan Al-Jazari sudah mampu menghasilkan suara. Dalam manuskrip Al-Jazari, jam tersebut merupakan jam terawal yang dicipta pada masa dahulu. Malah, hasil seni bina jam gajah setinggi 8.5 meter rekaan Al-Jazari kini dipamerkan di Ibnu Battuta Mall, Dubai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Adi Basyaira binti Bukhari, nombor matrik 074327. Biodata tokoh kejuruteraan awam iaitu Mimar Sinan. Nama sebenar beliau ialah Sinanuddin Yusuf bin Abdullah. Beliau lebih dikenali sebagai Hujrah Mimar Sinan, the Great Old Master Architect. Beliau mewarisi bakatnya daripada ayah beliau yang merupakan seorang tukang kayu dan tukang bina. Beliau juga merupakan ketua arkitek Uthmaniyah. Beliau dilahirkan di Kaisaria, Anatolia pada 15 April 1489. Assalamualaikum, nama saya Adi Basyaira binti 88. Terdapat berbagai sumbangan Mimar Sinan yang dilakukan dalam bidang kejuruteraan. Antaranya ialah beliau telah membina sebanyak 477 buah monumen di seluruh Empayar Uthmaniyah dan sebanyak 336 buah monumen di Istanbul dan kawasan sekitarnya.
Selain itu, beliau turut berjaya menghasilkan masjid sebagai satu simbolik kebesaran dan kemegahan kekuasaan sultan pada ketika itu. Beliau juga merupakan jurutera awam sultan pada zaman Uthmaniyah. Saban hari, seni bina di masjid telah berkembang dengan baik kerana hiasan dalaman dan pemilihan bahan binaan yang kukuh oleh tokoh terdahulu yang telah menginspirasikan pelbagai teknologi dan perkembangan yang berlaku dalam pembinaan masjid sekarang. Antara contoh seni bina Islam yang mengagumkan ialah Masjid Salamiyah di Erdina. Masjid tersebut mempunyai ketinggian 70.9 meter dan mempunyai kubah utama yang selebar 31.28 meter. Tokoh tamadun Islam dalam bidang kejuruteraan ialah Ibnu Majid. Nama penuh beliau ialah Syihab al-Din Ahmad bin Majid bin Amr al-Duaid bin Yusuf bin Hassan bin Hussein bin Abi Ma'ala Sa'ad bin Rakaib al-Najdi. Beliau dilahirkan pada tahun 838 Hijrah atau 1430 Masehi di Jalfa dan meninggal dunia pada 913 Hijrah atau 1500 Masehi di Yaman pada usia 70-an. Beliau dilahirkan di daerah Gurun Najdi, Yaman dalam keluarga generasi pelayar, iaitu bapanya seorang pelayar yang sangat terkenal. Beliau merupakan seorang pelaut yang mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan dalam pelayaran sehingga digelar Sing Laut. Ibnu Majid juga seorang yang sangat pakar dalam ilmu pelayaran, berani dan berkemahiran tinggi seawal usia 17 tahun. Antara sumbangan Ibnu Majid dalam kejuruteraan maritim ialah beliau telah mencipta Al-Buslah atau kompas dengan 32 arah mata angin. Al-Buslah merupakan satu instrumen magnet yang dicipta untuk menunjukkan arah serta dapat digunakan untuk menentukan kiblat. Yang kedua, Ibnu Majid telah mencipta astrolabe, iaitu alat kaji bintang bagi mengukur jarak matahari dan bintang. Para pelayar Eropah mengakui astrolabe sebagai ciptaan asal Ibnu Majid. Yang ketiga, pendapat beliau tentang penggunaan kayu jati untuk mengukur binaan kapal telah memastikan kelancaran kapal untuk terus berlayar. Ibnu Majid juga telah mengkritik kesilapan peta dunia Claudius Ptolemy. Seterusnya, beliau menghasilkan peta yang baru menggunakan Al-Buslah. Setiap sumbangan Ibnu Majid ini telah membantu dalam peningkatan teknologi maritim sehingga kini. Kejuruteraan maritim seperti teknologi perkapalan dapat membantu manusia mengharungi lautan besar. Kapal Nabi Nuh merupakan pencetus kepada idea kejuruteraan kapal pertama hasil keyakinannya dengan wahyu dan ilham Allah. Kapal yang kukuh pada zaman tersebut diperbuat daripada kayu dan logam besi yang bergerak dengan bantuan angin. Namun, kini berlakunya revolusi dengan penggunaan bahan yang berteknologi tinggi seperti enjin bermotor serta perubahan reka bentuk yang lebih besar. Selain itu, ciptaan jurutera Islam seperti Ibnu Majid, Al-Khawarizmi dan Al-Batani dalam bidang pelayaran telah meningkatkan ekonomi Islam serta meluaskan dakwah Islam di peringkat antarabangsa. Ahli sejarawan Kristian mengatakan bahawa orang-orang Arab tidak pernah menggunakan jalan laut sebelum kedatangan Islam. Maka menerusi kejayaan tokoh-tokoh Islam ini, ahli saintis sejarawan Islam mampu bergerak dan mengembara bertemu dengan pakar-pakar ilmuwan yang lain. Dengan cara itu, ilmu akan berkembang dan dapat dimanfaatkan. Jelaslah bahawa ciptaan dalam kejuruteraan maritim bukan sahaja berdasarkan akal manusia semata-mata. Segala petunjuk dan panduan terdapat dalam Al-Quran tentang kapal Nabi Nuh membuktikan tentang kehebatan Al-Quran kepada manusia serta tanda kekuasaannya tidak harus dipandang ringan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, wahyu memainkan peranan dalam kejuruteraan sebagai garis panduan dalam pengendalian dan pengaplikasian teknologi kejuruteraan. Wahyu juga menjadi sumber inspirasi kepada pembangunan teknologi kejuruteraan. Setiap ciptaan Allah SWT mempunyai objektif yang tersendiri secara terperinci dan telah dijelaskan melalui wahyu yang diturunkan di dalam Al-Quran dan hadis.
Sebagai umat Islam, kita perlulah cakna dengan setiap fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis agar dapat menjadi garis panduan dalam setiap kajian yang ingin dilakukan. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengambil inisiatif dalam meningkatkan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran terhadap masyarakat dengan melakukan beberapa program seperti memperkasakan program Ulul Albab. Sambutan daripada inisiatif daripada masyarakat, khususnya anak muda, dapat melahirkan lebih ramai jurutera-jurutera Islam yang bukan sahaja meletakkan akal sebagai alat utama dalam penimbaan ilmu, tetapi dalam waktu yang sama tidak lari dari garis panduan melalui wahyu yang kesimpulannya, wahyu memainkan peranan dalam kejuruteraan sebagai garis panduan